Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdi bin Hasbullah, nombor metrik D21113249. Hari ini saya akan membincangkan pengenalan masalah. Uh, pengenalan masalah itu pengenalan masalah kecelaruan keresahan bahasa Inggeris. Anxiety neurosis anxiety disorder ialah keadaan psikik dalam ketakutan dan kebimbangan yang kronik. Sungguh pun tidak ada rangsangan yang khusus. Latar belakang. Farid adalah merupakan seorang anak muda berusia 17 tahun yang menghadapi masalah anxiety yang tinggi. Farid merupakan anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Tetapi yang menjadi perbezaan di antara Farid dan adik-beradiknya yang lain ialah Farid dilahirkan dengan masalah penglihatan yang sangat teruk. Keadaan teruknya daya penglihatan Farid sehinggakan cermin mata pun tidak dapat membantu meningkatkan daya penglihatan Farid sepenuhnya. Oleh sebab Farid mempunyai masalah penglihatan ini sejak dari kecil, maka terlalu banyaklah berlakunya kesalahan atau kesilapan yang tidak disengajakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Farid semakin hari semakin risau, resah atau anxiety untuk menjalani kehidupan sehariannya. Kajian kes untuk masalah anxiety ni. Pada suatu hari, Farid diminta oleh guru kelasnya untuk menjalani sesi kaunseling dengan guru bimbingannya di sekolah. Hal ini disebabkan oleh prestasi akademik Farid di sekolah semakin merosot menjelang SPM. Pada ketika sesi kaunseling berjalan, Farid menceritakan kepada kaunselor bahawa beliau sudah berputus asa dengan impian dan cita-cita yang ingin dicapai olehnya. Hal ini kerana setiap apa yang dilakukan olehnya selalu menemui kegagalan dan kesilapan. Farid juga tidak tahu apa cita-citanya atau ke mana ingin dibawa hidupnya itu. Bukan itu sahaja, beliau juga membuat keputusan untuk hidup menyendiri dan tidak bergaul atau melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan ramai orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Nama saya Syarika bin Tamizi. Nombor metrik saya D21113502. Okey, tempat sesi dijalankan tempatnya di bilik kaunseling di pejabat guru di sekolah Farid. Faktor kepada kesan klien. Yang pertama, masalah penglihatan yang dihadapi oleh Farid. Yang kedua, tidak berfikiran positif dan tidak bersemangat dalam hidup. Yang ketiga, kurang motivasi di dalam diri Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, baik. Nama saya Farid Amirul bin Muhammad Suhaimi. Nombor metrik saya D201125. D20112590. Okey, baik. Jadi sekarang ni saya akan sambung perbentangan yang mana saya akan saya akan membentangkan tentang permasalahan atau isu yang dihadapi oleh klien berdasarkan kajian kes yang telah pun dibentangkan oleh orang yang sebelum yang tadi. Okey, baik. Yang pertama sekali adalah prestasi akademik yang merosot. Okey, berdasarkan kajian kes yang telah pun dibacakan tadi. Kita dapat lihat yang mana Farid ni dia ada masalah penglihatan, yang mana disebabkan masalah penglihatan itulah dia menyebabkan prestasi akademik Farid merosot. Yalah kan, sebab masalah penglihatan dia mengganggu pembelajaran beliau. So sebab itulah prestasi akademik Farid merosot. Okey. Itu adalah antara isu lah yang dihadapi oleh Farid. Okey. Yang kedua, tidak mempunyai tujuan atau matlamat hidup. Okey. Kalau dah dari segi pembelajaran pun, dari segi akademik pun mengganggu, apatah lagi kehidupan beliau ataupun cita-cita Farid. Sedangkan kalau kita nak merancang ataupun nak capai sesuatu dalam hidup ni, kita kena
kita kena belajar. Dan kalau disebabkan penglihatan Farid yang terjejas itu masalah penglihatan Farid itulah yang menyebabkan dia tak ada matlamat. Dia tak ada tujuan. Dia tak tahu dekat mana. Dia tak tahu ke mana dia nak bawa diri dia. Okey, macam tu. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, tidak bergaul dan berurusan dengan masyarakat. Okey. Berdasarkan kajian kes yang telah pun dibacakan tadi, disebabkan Farid ni dia ada masalah penglihatan. Ketiga-tiga masalah, ketiga-tiga isu yang dihadapi oleh yang saya bacakan tadi, prestasi yang merosot, tidak mempunyai tujuan dalam hidup dan juga tidak bergaul dengan orang ramai ni, semuanya berpunca daripada satu masalah, iaitu masalah penglihatan yang dihadapi oleh Farid. Okey, yang mana disebabkan dia ada masalah penglihatan, dia bukan sahaja mengganggu Farid dari segi pembelajaran, kehidupan seharian dia, malah dia menyebabkan Farid bermasalah kalau dia nak berurusan dengan orang. Kan kalau kita nak bercakap dengan orang, kita kena tengok muka dia. Kalau kita nak kita nak tolong orang, contoh kalau kita nak tolong orang, katakan nak tolong sapu sampah ke, nak tolong cuci tingkap, nak tolong padam papan hitam dekat sekolah, nak tolong cuci pinggan, semua benda tu, semua urusan dengan manusia tu, semuanya memerlukan penglihatan yang baik. Jadi disebabkan oleh penglihatan Farid yang bermasalah, yang sangat teruk, ianya menyebabkan Farid tak boleh nak tolong orang ataupun tak boleh nak berurusan dengan orang dengan sempurna. Jadi disebabkan itu, penglihatan Farid tu, penglihatan Farid yang bermasalah, maksud saya, penglihatan Farid yang bermasalah itulah yang menyebabkan Farid terhalang untuk berkomunikasi ataupun berurusan dengan manusia. Okey? Baik. Sekarang ni kita terus kepada kesan terhadap klien berdasarkan kajian kes. Kesan. Apakah kesan masalah penglihatan Farid yang kita cerita dekat kajian kes tadi. Okey. Yang pertama sekali adalah Farid dia berasa berputus asa atau tidak bermotivasi untuk meneruskan kehidupan. Mana taknya kan, dengan sebab satu je masalah, iaitu masalah penglihatan, semua benda jadi macam tak kena. Nak belajar pun tak kena sebab tak nampak apa yang cikgu ajar. Nak merancang masa depan pun bermasalah juga sebab kita sendiri ada masalah penglihatan, kita tak tahu apa cita-cita kita. Nak jadi polis kena ada mata yang cerah. Nak jadi cikgu pun kena ada mata yang elok. Nak jadi apa lagi? Nak jadi pemain bola pun kena ada mata yang elok. Sebab kalau mata tak elok, nak jadi pemain bola sepak nanti tak sepak bola, sepak angin lah kot. Okey? Okey, baik. Yang kedua, Farid tidak ada mempunyai matlamat atau perancangan dalam kehidupan. Macam yang saya cakapkan tadi, kalau dari segi pembelajaran pun bermasalah, apatah lagi kalau nak merancang kehidupan, nak merancang masa depan. Tak kisahlah dari segi career ataupun hubungan, ataupun yang lain-lain lah. Semua berkaitan dengan kehidupan, Farid tak mampu nak merancang hanya disebabkan oleh penglihatannya yang terjejas. Okey? Baik. Yang ketiga, hidup menyendiri dan tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat. Mana taknya kan, dengan sebab masalah penglihatan yang dihadapi oleh Farid, dia menyebabkan Farid berasa macam rasa malu ataupun rasa segan ataupun rasa macam tak layak, ataupun Farid merasakan bahawa lebih baik kalau dia tidak bergaul dengan masyarakat, supaya dia tak menyusahkan
dan juga dia tak rasa malu. Macam tu. Baik. Sekarang ni kita terus kepada kesan terhadap klien berdasarkan kajian kes. Kesan. Apakah kesan masalah penglihatan Farid yang kita cerita dekat kajian kes tadi. Okay? Yang pertama sekali adalah Farid dia berasa berputus asa atau tidak bermotivasi untuk meneruskan kehidupan. Mana taknya kan, dengan sebab satu je masalah iaitu masalah penglihatan, semua benda jadi macam tak kena. Nak belajar pun tak kena sebab tak nampak apa yang cikgu ajar. Nak merancang masa depan pun bermasalah juga sebab kita sendiri ada masalah penglihatan, kita tak tahu apa cita-cita kita. Nak jadi polis kena ada mata yang cerah. Nak jadi cikgu pun kena ada mata yang elok. Nak jadi apa lagi? Nak jadi pemain bola pun kena ada mata yang elok. Sebab kalau mata tak elok, nak jadi pemain bola sepak nanti tak sepak bola, sepak angin lah kot. Okey. Okey baik. Yang kedua, Farid tidak ada mempunyai matlamat atau perancangan dalam kehidupan. Macam yang saya cakapkan tadi, kalau dari segi pembelajaran pun bermasalah, apatah lagi kalau nak merancang kehidupan, nak merancang masa depan, tak kisahlah dari segi career ataupun hubungan, ataupun yang lain-lain lah. Semua berkaitan dengan kehidupan, Farid tak mampu nak merancang hanya disebabkan oleh penglihatannya yang terjejas. Okey. Baik. Yang ketiga, hidup menyendiri dan tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat. Mana taknya kan, dengan sebab masalah penglihatan yang dihadapi oleh Farid, dia menyebabkan Farid berasa macam rasa malu ataupun rasa segan ataupun rasa macam tak layak, ataupun Farid merasakan bahawa lebih baik kalau dia tidak bergaul dengan masyarakat, apa orang kata, supaya dia tak menyusahkan dan juga dia tak rasa malu. Macam tu. Okey baik. Sekarang ni kita tengok kepada penyelesaian kajian kes menggunakan teori realiti ataupun lebih tepat lagi menggunakan kaedah WDEP yang dikeluarkan, yang dinyatakan, yang diasaskan oleh William Glasser dalam teori realiti beliau. Okey. Okey, berdasarkan kajian kes yang kami kemukakan tadi, sebenarnya ada banyak teori yang boleh kita gunakan sebagai kaunselor. Ada banyak teori yang kita boleh gunakan untuk selesaikan ataupun untuk bimbing masalah klien. Okey. Okey, cuma dalam kami punya pembentangan, kami ditugaskan untuk menggunakan kaedah realiti. Kaedah teori realiti yang dikeluarkan oleh William Glasser ni lah. Okey, jadi dalam perbentangan kali ni kami akan membentangkan satu sahaja kaedah, satu sahaja metod, iaitu metod teori realiti ataupun lebih tepat lagi kaedah WDEP yang diasaskan oleh William Glasser. Okey. Okey baik. Sebelum tu apa tu teori ataupun kaedah WDEP? Okey. Sebenarnya kaedah WDEP ni adalah satu kaedah yang mana digunakan oleh seorang kaunselor untuk membimbing klien dia untuk buatkan kita punya klien supaya dia ni celik akal, ataupun kita buatkan kaunselor buat klien tu nampak kat mana masalah dia, apa yang patut dia buat, apa yang patut dia ubah, tindakan yang macam mana yang patut dia ambil. Macam tu. Kita gunakan kaedah WDEP ni supaya kita dapat buka minda klien tentang masalah yang dia hadapi tu. Okey?
Dan juga WDEP ni adalah singkatan. Dia adalah singkatan bagi beberapa perkataan yang mana W tu mewakili what, D mewakili do, E mewakili evaluate dan P mewakili planning. Okey. Kita akan tengok secara ringkas satu demi satu. Okey. Baik, yang pertama iaitu W, iaitu what, di mana dalam sesi kaunseling, kaedah yang teori realiti ataupun kaedah WDEP ni diaplikasikan dalam sesi kaunseling tau. Bukannya diaplikasikan dekat luar, dekat mana-mana kan. Dia diaplikasikan dalam sesi kaunseling, dalam bilik kaunseling. Okey. Yang mana kaedah yang pertama ni iaitu what, yang mana kaunselor ni dia akan bertanyakan tentang apa sebenarnya yang diinginkan oleh klien terhadap isu ataupun masalah yang dia sedang hadapi. Sebagai contoh, kita ambil contoh berdasarkan kajian kes. Klien iaitu Farid, dia ada masalah penglihatan yang mana isu dia ada masalah penglihatan yang mana menyebabkan semua kegiatan seharian dia terganggu. Jadi sebagai seorang kaunselor, kita kena tanyalah dekat dia kan. Kita kena tanya apa yang dia nak. Kita tahu dia ada masalah, tapi kita tak tahu apa yang dia nak. Apa yang dia nak buat dengan masalah. Jadi sebagai seorang kaunselor, kita kena tanya dia apa yang dia nak. Kalau kita nak applykan teori ataupun kaedah WDEP ni, kita kena tanya dia apa yang dia nak dengan masalah yang dia tengah hadapi ni. Kalau dia nak selesaikan masalah dia, kita akan bimbing dia. Okey. Baik, yang seterusnya huruf yang kedua iaitu D, iaitu do ataupun dalam bahasa Melayu dia buat. Okey. Yang mana dalam fasa ni, dalam fasa do ni, kita dah tahu yang apa yang diinginkan oleh klien, apa yang diinginkan oleh klien terhadap isu yang dia hadapi. So sekarang ni kaunselor kena tanya pula dekat klien apa yang dia telah buat, apa yang dia dah buat, apa yang dia dah ikhtiar untuk dia settlekan masalah dia ni. Okey. Maksudnya kalau kita tengok balik kepada kajian kes, Farid dia ada masalah penglihatan. So dia cakap dia punya keinginan, dia punya what, dia nak apa yang dia inginkan melalui apa yang dia nak berdasarkan isu yang dia hadapi adalah dia nak selesaikan masalah penglihatan dia ni. So dalam fasa do, apa yang Farid telah buat adalah dia cuba untuk mendapatkan rawatan rawatan daripada pakar lah. Contoh do dekat sini. Okey. Lepas tu kita pergi kepada fasa yang ketiga, evaluate. So tadi pun kita dah tahu yang Farid dia ada apa yang dia nak daripada isu yang dia hadapi adalah dia nak selesaikan masalah penglihatan dia. Dan yang kedua pula do, apa yang Farid buat adalah dia cuba untuk dapatkan rawatan daripada pakar. Sekarang ni kita tengok kepada fasa yang ketiga pula iaitu evaluate. Yang mana dalam fasa evaluate ni, kaunselor akan sama-sama berbincang dengan klien yang mana kita tengok balik kepada ikhtiar-ikhtiar ataupun usaha-usaha yang telah pun dilakukan oleh klien, sama ada ikhtiar yang dia lakukan tu berhasil ataupun tidak. Sama ada ikhtiar yang dilakukan oleh klien tu membawa klien kepada apa yang dia nak ataupun menjauhkan dia lagi daripada apa yang dia nak. Okey. So, macam yang Farid cakapkan tadi, macam yang klien cakapkan tadi, dia ada masalah penglihatan dan dia nak dapatkan rawatan. So, kita kena tanya pula, sebagai seorang kaunselor, kita tanya pula dengan klien, adakah ikhtiar dia tu, iaitu dia nak dapatkan rawatan, membantu dia untuk selesaikan masalah dia. Okey.
Lepas tu kita pergi kepada fasa yang terakhir iaitu planning. Okey. Okey, dalam fasa yang terakhir ni, planning, iaitu kaunselor dan klien, diorang ni akan sama-sama berbincang mengenai apa lagi ikhtiar, apa lagi usaha yang boleh dilakukan oleh klien supaya dia dapat capai matlamat dia. Macam kita tengok contoh yang tadi, matlamat Farid dalam isu yang dia hadapi ni adalah dia nak selesaikan masalah penglihatan dia. So, dekat fasa planning ni, kaunselor dia akan sama-sama bincanglah dengan klien apa yang patut dia lakukan, apa yang patut dia usahakan supaya dia dapat capai matlamat dia.